أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jabatan kuasa Surau Haji Taib Kampung Sungai Buaya, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, doktor guru, kiai-kiai, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini meneruskan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah. Solat antara salah satu tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salatu miftahul jannah, as-salatu imaduddin. Puncak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam salah satu taman-taman syurga yang dinilai sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dapat menambah timbangan amal kebaikan kita ketika di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Selain muslimat dan rahmati Allah, malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-20 berkait tentang hukum mempelajari ilmu faraid dan menentukan pembahagian kepada ahli waris. Sebelum kita teruskan, suka untuk saya nyatakan pengajian kita, kuliah kita bukan hanya semata-mata teori. Bila kata teori, dari kitab muka surat 1 sampai dah habis, itu teori berdasarkan silibus kitab. Tetapi kita juga akan selingkan dengan isu-isu semasa yang mana ada kaitan dengan ilmu faraid, dan kita akan selingkan juga dengan perkara-perkara berkait dengan pengurusan yang berkait dengan faraid, seperti contoh urusan di pejabat pusaka kecil, urusan di amanah raya berhad, urusan di mahkamah tinggi sivil dan sebagainya. Dan antara isu-isu semasa yang berlegar sekitar sebulan yang lepas kita berjumpa, dan hari ini lebih kurang sebulan dah kita berjumpa, ada beberapa isu-isu semasa yang akan saya kongsikan dan kita relatekan, kita kaitkan dengan ilmu faraid. InsyaAllah hujung-hujung nanti kita akan masuk dalam isu semasa.
Saya bagi kata kunci dulu tentang harta sepencarian. Tuan-tuan sudah maklum viral tentang seorang isteri menuntut harta sepencarian bernilai 2 bilion, yang mana kematian arwah suaminya pada tahun 2015. Hari ini tahun 2023, 8 tahun masih belum selesai. Nanti kita akan masuk sedikit tentang harta sepencarian yang mungkin di kalangan tuan-tuan, puan-puan kurang faham apa dia harta sepencarian ni, bagaimana cara nak menuntut dan berapa kadarnya yang boleh kita tuntut. Muka surat yang ke-20, hukum yang berkait tentang faraid. Yang pertama kita dah sentuh berkenaan dengan hukum menentukan. Hukum menentukannya adalah fardu ain, hukum pelaksanaan. Malam ini kita masuk dalam hukum mempelajari ilmu faraid pada muka surat 20. Hukum mempelajari ilmu faraid dan menentukan pembahagian kepada ahli waris adalah fardu kifayah bagi umat Islam mempelajarinya, iaitu hanya sebahagian umat Islam yang wajib mempelajari ilmu ini. Kita biasa dengar tentang fardu kifayah, yang mungkin kita dah biasa faham, sebahagian buat, yang lain tak payah. Hakikatnya semua wajib, asalnya semua wajib fardu. Tetapi bila ada sebahagian telah melaksanakan, maka gugur kefarduan kepada orang yang lain yang belum buat. Kalau misal kata perkara tersebut dah didirikan, dah dibuat, ada orang lain nak buat juga, pada masa ketika itu hukumnya bukan fardu lagi, menjadi hukum sunat. Contoh sembahyang berjemaah dalam karya. Bila kita dah buat, di surau dah buat, orang lain yang buat di rumah kediaman masing-masing bersama keluarga, suami, isteri dan anak-anak, maka pada ketika itu menjadi sunat, kerana sebahagian telah melaksanakan, gugur dah kewajiban. Itu makna fardu kifayah. Berbeza dengan fardu ain. Semua orang mukallaf wajib ada tanggungjawab untuk melaksanakan. Itu fardu ain. Seseorang itu tidak wajib mempelajarinya jika telah ada orang lain yang menunaikan kewajiban tersebut. Walau bagaimanapun, bila kita terlibat dengan sesuatu perkara, yang mana perkara tadi fardu kifayah, maka fardu ain kepada kita untuk mengikutnya. Contoh, hukum belajar tajwid fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Oh, dia yang salah. Fardu kifayah, belajar tajwid fardu kifayah. Sebahagian dah belajar, yang lain gugur kewajiban. Tetapi bila kita nak belajar, nak membaca Al-Quran, wajib fardu ain kepada yang membaca dengan bertajwid. Nak tak nak kena belajar. Sekurang-kurangnya kata ulama dalam mazhab Syafi'i, fardu ain ke atas kita mukallaf untuk belajar tajwid dalam surah Al-Fatihah. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah merupakan rukun dalam sembahyang. Wajib baca. Kalau tak baca, tak sah sembahyang. Maka hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fatihah wajib kita semua belajar. Yang mana panjang, yang mana pendek, yang mana dengung, yang mana berhenti, yang mana bersambung, wajib untuk kita belajar. Walau bagaimanapun, semua hukum tajwid tak terdapat dalam surah Al-Fatihah. Yang menjadi fardu ain kepada kita belajar ilmu tajwid yang berkait dengan surah Al-Fatihah sahaja. Tapi takkan kita nak baca surah Fatihah sahaja dalam kehidupan kita. Mesti kita nak baca surah yang lazim, juzuk 30, juzuk amma, nak baca satu Quran 30 juzuk, nak tak nak kena belajar semua sekali. Sebab tak semua hukum tajwid itu ada dalam surah Al-Fatihah. Itu maksudnya. Bagi orang yang tak membaca, kerana membaca Quran bukan wajib.
wajib pada surah Fatihah dalam solat sahaja, maka pada ketika itu fardu ain bagi dia membaca dengan bertajwid. Begitu juga dalam ilmu faraid. Belajar ia fardu kifayah, tetapi bila kita terlibat, kita sebagai waris wajib untuk kita mengikut apa yang terdapat dalam faraid tersebut. Dari segi pelaksanaannya fardu ain ke atas kita, walaupun kita tak belajar. Tetapi cara kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada yang tahu bagaimana ni hukum ini. Jadi bila tahu hukumnya, wajib untuk kita mengikut, walaupun pada asalnya kita tak belajar, tetapi wajib mengikut apa yang ada dalam ilmu tersebut. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lain, ilmu muamalat. Contoh, ilmu muamalat fardu kifayah, tetapi bila kita terlibat dalam muamalat, contoh kita terlibat dalam urusan jual beli, wajib kita tahu perkara-perkara hukum-hukum yang berkait dengan hukum jual beli. Kita terlibat dengan sewaan, wajib kita tahu dan kita laksanakan, aplikasikan, praktikalkan dalam urusan muamalat kita, urusan sewaan, urusan jual beli. Asalnya tak wajib kepada kita untuk tahu, tetapi bila kita nak mengamalkan, wajib untuk kita tahu. Bila kita tak tahu, kita buat ikut suka hati kita, maka kalaulah tersasar daripada hukum yang telah ditetapkan, hukumnya menjadi haram. Begitu juga dalam bab solat. Syarat sah sembahyang salah satunya adalah mengetahui cara sembahyang. Itu syarat sah sembahyang. Tahu rukunnya berapa, tahu syarat sahnya, perkara yang membatalkannya, yang mana rukun, yang mana sunat. Kalau tak tahu, tak sah sembahyang. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali, orang yang berilmu tetapi tidak beramal, orang ini gila. Tetapi orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebahagian umat Islam yang wajib mempelajari ilmu ini. Seseorang itu tidak wajib mempelajarinya jika telah ada orang lain yang menunaikan kewajiban tersebut. Qala al-Imam al-Ghazali an 'ilmil mirath ajma'atil ummatu ala annahu min furudil kifayah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkenaan ilmu pusaka, para ulama muktabar telah bersepakat bahawa ilmu ini daripada ilmu yang fardu kifayah. Walaupun begitu, hukum mempelajarinya menjadi sunat apabila kewajipan itu telah ditunaikan. Bila kita dah belajar, gugur kewajipan kawan-kawan, saudara-saudara ahli qaryah kita yang lain yang tak belajar. Ketika itu kalau mereka nak belajar, jadi hukum sunat. Kepentingan mempelajari ilmu faraid. Sedia maklum bahawa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Namun begitu, ilmu ini merupakan satu ilmu yang sangat penting dan dipandang tinggi oleh syarak. Tanpa ilmu ini, pembahagian harta pusaka akan menjadi sukar, kerana setiap ahli waris tidak mengetahui bagaimana cara pembahagian itu. Kalau kita tak tahu, masing-masing akan beranggap pandangan aku betul. Yang tu si Along pun kata begitu juga. Tak aku yang sulung, aku yang berhak memutuskan. Dia gunakan kuasa veto dia. Mak pula, mak ada lagi kan. Ini keputusan semua kat tangan mak. Semua mengikut akal tanpa melihat pada syarak yang dituntut oleh Islam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 21. Malah akan ada ahli waris menuntut hak masing-masing berlandaskan akal dan nafsu mereka. Ini membawa kepada perselisihan dan perbalahan sesama mereka sehingga merosakkan hubungan kekeluargaan. Berlaku tak? Banyak sangat berlaku dalam urusan pusaka. Terlalu banyak kes-kes yang saya uruskan melibatkan pertelingkahan, melibatkan pergaduhan, perselisihan di kalangan adik-beradik, di kalangan waris.
Lebih-lebih lagi melibatkan orang yang dia tak suka. Mungkin saya dah pernah cerita dengan tuan-tuan, seorang ini perempuan, ada harta banyak, berkahwin dengan suaminya yang bukan warga negara. Kahwin dengan suami bukan warga negara. Asalnya mak ayah perempuan ni tak berkenan, tak suka. Tetapi dah pilihan anak ni, jadi terpaksa suka lah. Dah anak tu pilih laki tu, kahwin. Tak sampai setahun belum dikurniakan anak, anak perempuan ini meninggal dunia. Suami dapat berapa? 1/2 harta si mati. Harta si mati pada ketika itu melebihi 500 juta. Bermakna paling sikit suami dapat 250,000. Saya tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebagai mak ayah kepada perempuan ini, nak bagi tak bahagian kepada menantu tadi? Lebih fadlah. Mendahului akad. Sedangkan itu adalah fariidatan minallah, ketetapan daripada Allah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami mendapat 1/2 daripada harta isteri-isteri kamu sekiranya dia mati, sekiranya dia tidak mempunyai anak. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin RM300 tunai. Imam kata, saksi macam mana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Meninggal dunia isteri kat belakang, terkejut. Terkejut jadi bini orang dah ni. Meninggal. Dapat suaminya 1/2. Tak semestinya bersama. Dalam bab faraid, akad saja dan dikira ikatan suami isteri, maka pasangan boleh mewarisi antara satu sama lain walaupun belum bersama lagi. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW dan pandangan daripada para sahabat baginda dalam menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu faraid. Di antaranya galakan daripada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, dan ilmu akan hilang, yakni dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya kata Nabi, aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita dua perkara. Yang pertama, belajar Al-Quran dan ajarkan. Hari ini kalau kita tanya anak-anak kita yang sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, yang tadika mungkin dah boleh baca Quran, alhamdulillah, kerana perintah Nabi SAW supaya belajar dan ajarkan. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah, sama ada sekolah rendah agama atau sekolah kebangsaan, ada pendidikan Al-Quran, belajar iqra'nya, kemudian barisnya, tajwidnya, tahu untuk baca Al-Quran. Setiap hari bulan anak-anak kita yang tadika ada yang hafal dah pun, hafal surah-surah panjang dengan bertajwidnya, dengan berlagunya. Alhamdulillah, kerana ini perintah Nabi SAW. Dalam hadis yang sama, Nabi menyuruh kita supaya belajar faraid dan ajarkan. Hari inilah rasa-rasa kalau kita tanya dengan 100 orang dewasa, bukan kanak-kanak, dewasa, 100 orang soalan berkait tentang faraid, agak-agak boleh menjawab ke tak soalan tersebut?
Saya dah banyak buat survei di masjid-masjid surau tempat saya kuliah. Selamat datang untuk ketua kita, Untuk Harus tonton. Bila saya masuk, saya kuliah, saya sering tanya, sebelum saya masuk kuliah dekat masjid ni, surau ini, sebelum ni ada tak pengajian faraid? 99% kata tak ada. 99% kata tak ada. Sedangkan ni perintah Nabi SAW supaya kita belajar dan ajarkan. Alhamdulillah, selagi saya hidup, insya-Allah kita akan habiskan pengajian ini bersama juga dengan sahabat saya dalam pertubuhan doa faraid Malaysia. Kami dalam satu pertubuhan doa faraid Malaysia yang dihimpunkan semua pendakwah faraid satu Malaysia yang berada di dalam satu pertubuhan. Presidennya Ustaz Khusairi Saleh. Kalau tuan-tuan perasan, hari Ahad lepas ada masuk dalam TV Al-Hijrah pagi Ahad. Tiap-tiap Ahad ada. Kadang-kadang bergili-gili. Dia kemudian timbalan presiden yang akan memberikan slot terkait tentang faraid. Dan Alhamdulillah, sejak 2 bulan ini pun dakwah tentang faraid semakin banyak. Dan di silibus syariah tingkatan 5 pun dah dimasukkan sedikit tentang ilmu faraid. Begitu juga bagi peperiksaan STPM ada juga dimasukkan. Dulu tak ada. Kebelakangan ni 2-3 tahun yang lepas dimasukkan. Bermakna masyarakat dah mula celik dan mula nak ambil tahu betapa pentingnya tentang ilmu faraid. Hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraida wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wa inna hadzal 'ilma sayaqbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifatnani fil fariidati fala yajidani man yaqdiya fiha. Yang bermaksud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, dan sesungguhnya ilmu ini akan hilang, yakni dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut, dan timbulnya fitnah sehingga ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikan pembahagian tersebut. Apa yang dirisaukan oleh baginda Nabi SAW dah banyak berlaku pada zaman kita. Banyak berlaku pergaduhan, perselisihan. Masa mak ayah ada, okey semua, tak timbul pun isu tentang harta. Tetapi bila ayah dah tak ada, ibu dah tak ada, masing-masing dah ada perselisihan. Masing-masing berebut tentang harta pusaka. Yang tu kata itu, yang ni kata ini, aku yang jaga mak dulu, sepatutnya aku dapat lebih. Macam-macam lagi pertelingkahan dan fitnah-fitnah yang timbul. Dengan sebab apa? Dengan sebab kurangnya kefahaman di kalangan masyarakat kita tentang ilmu faraid. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya yakin, sangat-sangat yakin, andai misal kata masyarakat kita celik faham tentang faraid, tidak akan timbul pertelingkahan, tidak akan timbul perselisihan, tidak akan timbul fitnah-fitnah. Kerana apa? Kita tahu dan faham. Bila berlakunya masalah-masalah ini, fitnah, pertelingkahan, perselisihan, sebab utamanya adalah tak faham. Itu je. Kalau yang faham dan tahu, pernah tahu dan faham, insya-Allah saya yakin tidak akan timbul pertelingkahan. Walaupun adalah sedikit dalam hatinya, tetapi takkan sampai nak terluah. Kerana dia faham, oh memang ni dah ketentuannya, reda dia lah nak buat macam mana. Tetapi kalau yang tak faham, itu yang dia akan mendahului akal dia berbanding perintah nas dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya nak sentuh tentang isu semasa yang berkait tentang faraid dalam sekitar sebulan ini. Dan Ustaz Khusairi
Saleh pada tarikh 24 hari bulan 9 di TV Al-Hijrah. Mungkin ada yang tengok dekat TV Hijrah. Ini Presiden Doa Faraid Malaysia. Dah saya kongsikan dan tak berapa clear pula. Okay. Pada tarikh 12 September keluar berita ni, mungkin tuan-tuan perasan. Tuntutan harta Balu Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis, Puan Sri Kalsum Ismail dan 4 anak serta ibu mertuanya gagal mencapai persetujuan dalam tuntutan harta sepencarian berjumlah lebih RM2 bilion. Berjumlah RM2 bilion. Bila kata tuntutan sepencarian, maksimum pasangan boleh tuntut adalah separuh. Bermakna paling sedikit harta arwah 4 bilion. Boleh jadi lebih, kerana tuntutan tu maksimum separuh. Boleh jadi dituntut 1/3, boleh jadi dituntut 1/4. Nak katanya maksimum paling sedikit pun nak harta si mati ini 4 bilion. Apa yang kita faham tentang harta sepencarian? Harta yang boleh dituntut oleh pasangan ketika harta tersebut dimiliki dalam tempoh pasangan itu bersama. Hak milik pasangan daripada harta yang diusahakan bersama suami isteri dalam tempoh perkahwinan. Kalau si suami ini ada tanah sebelum berkahwin, dan tanah itu tanah pusaka, tak ada hutang bank dan sebagainya, kahwin dengan isterinya, kemudian suami ini meninggal dunia, isteri ini tak boleh tuntut tanah tadi sebagai harta sepencarian, kerana harta itu dah ada sebelum dia berkahwin. Ini kita nak kena faham yang ini dulu asasnya. Maknanya kalau kita nak tuntut, mesti harta itu ada semasa tempoh perkahwinan. Sama ada jasa orang yang menuntut ini secara langsung ataupun tidak. Makna langsung ni macam mana? Dia yang bayarkan. Contoh rumah, suami ini bekerja, tetapi nama suami rumah, yang bayar bulan-bulan ni isteri rupanya. Ada tak berlaku? Banyak berlaku. Kalau tak isteri pun separuh-separuh. Nama suami, nama seorang, tetapi yang bayar separuh-separuh. Suami separuh, contoh 1,000, 500 suami, 500 isteri. Maka bila mati suami, isteri boleh tuntut harta sepencarian, kerana harta tadi dimiliki dalam tempoh perkahwinan. Secara asasnya tidak wujud dalil khusus harta sepencarian dalam Al-Quran dan hadis, serta tidak dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Tuan-tuan, puan-puan, carilah bab harta sepencarian dalam kitab-kitab fiqh muktabar, kitab fiqh bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis tak jumpa. Ia berlaku di Malaysia. Sebab tu saya nak kaitkan isu semasa dengan faraid kita. Berasal daripada uruf ataupun hukum adat yang diiktiraf sebagai hukum syarak. Dalam kaedah fiqhiyah ada satu kaedah diberi nama al-adat muhakkamah. Adat sesuatu adat itu boleh dijadikan sebagai hukum. Adat bagi sesebuah tempat itu boleh dikira sebagai hukum, termasuk dalam isu harta sepencarian. Maka dia boleh pakai di Malaysia kini, di Malaysia kita, kerana urusan sepencarian ini biasa berlaku dalam kehidupan masyarakat, berkongsi bayar. Jadi uruf ni maknanya kebiasaan adat kita. Maka diterima pakai, boleh dituntut dalam negara kita. Ia tidak automatik menjadi milik pasangan, tetapi mesti dituntut terlebih dahulu di Mahkamah Tinggi Syariah. Bila sebut harta sepencarian, dia memang betul hak pasangan.
tetapi bukan wajib, bukan mesti, bukan alternatif. Bermakna kalau nak tuntut, kena tuntut di mahkamah tinggi syariah. Bila nak tuntut? Sebelum perbicaraan pusaka. Kalau dah bicara kuasa, dah bicara kuasa di pusaka, pejabat pusaka kecil contohnya, kemudian baru nak tuntut, dah tak boleh. Stepnya nak tuntut ni mesti sebelum daripada bicara kuasa. Sebelum faraid lah, senang kata. Faraid itu bicara kuasa, melibatkan faraid lah. Nak bahagikan suami berapa, isteri berapa, anak-anak berapa. Sebelum daripada itu, kena tuntut di mahkamah tinggi syariah. Kadar yang boleh dituntut akan ditentukan oleh mahkamah tertakluk kepada bukti dan sokongan yang ada berdasarkan kepada sumbangan langsung atau tidak langsung. Sumbangan langsung tadi saya kata ditolong bayar atau tong-tong, dalam bahasa kita tong-tong, separuh-separuh. Sumbangan tak langsung ni macam mana? Suami ni beli rumah waktu dan berkahwin, dia yang bayar semuanya. Kemudian meninggal dunia, isteri dituntut secara tak langsung. Bermakna dia boleh tuntut dengan sebab di hadapan mahkamah dia kata, dalam tempoh suami ni bekerja, saya menjaga anak-anaknya di rumah. Saya yang menjaga makan pakai dia. Secara tak langsung saya memberi sumbangan tidak langsung kepada arwah. Maka saya berhak menuntut harta sepencarian bagi aset rumah ini. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kalau yang tak langsung, kalau yang langsung seperti contoh tadi tong-tong. Nak tuntut yang langsung kena kemukakan bukti di hadapan mahkamah. Apa bukti puan ada membayar tiap-tiap bulan setengah amount untuk sama-sama bayar dengan arwah. Kena kemukakan bukti. Kalau tak ada bukti, tak lepas. Hakim takkan meluluskan atau membenarkan tuntutan. Kena kemukakan bukti. Jadi mulai malam ni, kalau ada bayaran-bayaran, simpan resipnya. Jadi bukti kalau nak tuntut untuk harta sepencarian. Pada asalnya, hanya suami atau isteri yang berhak untuk membuat tuntutan. Jika ada tuntutan daripada anak-anak bagi pihak ibu bapa yang telah meninggal, maka terserah kepada mahkamah untuk menerimanya. Asalnya, tuntutan harta sepencarian ini di kalangan pasangan. Suami boleh tuntut harta isterinya, isteri boleh tuntut harta suaminya. Bila kata tuntut ni tak semestinya kena mati. Orang anggap mati baru boleh tuntut, tak. Berlaku perceraian juga boleh tuntut. Pergi ke mahkamah tinggi syariah, tuntut harta sepencarian. Bekas suami ni ada beli rumah, saya yang bayar separuh selama ni, jadi saya boleh tuntut. Contoh macam tu. Tak semestinya kena berlaku kematian baru nak tuntut. Tapi kebiasaannya, bila dah berlaku kematian, barulah orang tuntut harta sepencarian. Dan kebanyakannya yang tuntut lelaki ke perempuan? Perempuan. Dalam banyak-banyak kes yang menuntut harta sepencarian perempuan. Lelaki biasa tak tuntut. Tak apalah, balas. Orang Arab kata balas, tak apalah. Tapi perempuan ni kebanyakannya dia akan tuntut. Kita kena faham buruk baiknya dari segi tuntutan. Baiknya apa? Baiknya pasangan yang menuntut ini dia dapat dua sumber. Yang pertama daripada tuntutan harta sepencarian. Berapa nilainya, lulus atau tidak bergantung pada hakim yang akan menentukan. Yang penting kena ada tuntutan di mahkamah tinggi syariah. Itu hasil sumber yang pertama. Yang kedua, bila dah selesai urusan mahkamah berkenaan dengan harta sepencarian, barulah diteruskan dengan urusan pusaka. Bila urusan pusaka, isteri ni tadi ada tak bahagian faraid? Ada bahagian dia. Sama ada 1/4 atau 1/8. Bermakna dia dapat dua sumber. Satu sumber daripada tuntutan harta sepencarian dan satu sumber lagi daripada bahagian dia mengikut pusaka, mengikut faraid. Itu kelebihan dia. Tetapi keburukan dia apa? Selagi tak selesai tuntutan harta sepencarian, selagi itulah pusaka tidak akan dimulakan. Maksudnya apa? Yang kes tadi dah 8 tahun. 8 tahun perbicaraan ini masih belum selesai. Bermakna waris-waris yang lain mungkin ada belum dapat merasa harta pusaka si mati.
Sebab nak kena selesaikan dulu tuntutan harta sepencarian, barulah boleh selesaikan urusan pusaka atau faraid. Ini keburukan yang banyak berlaku. Kalau misal kata tuntutan tu tuntutan yang simple dan ada bukti-bukti yang kukuh, kita kemukakan kepada hakim dan hakim memutuskan okey layak amount sekian-sekian dalam tempoh sekian-sekian selesai, alhamdulillah. Tetapi kalaulah urusan tersebut urusan yang rumit, dia tuntut banyak ni, ada bukti tetapi dicabar oleh waris yang lain, berlaku lagi perbicaraan demi perbicaraan sampai bila pun tak selesai. 8 tahun ni sedap-sedap hari bulan ada waris-waris lain yang dah mati dulu, belum sempat merasa harta pusaka si mati. Ini keburukan yang berlaku sekiranya ada tuntutan harta sepencarian. Kita tak nafikan ini adalah hak, tetapi ini adalah pilihan, bukan kewajiban. Tak wajib untuk kita tuntut, pilihan kita. Dan bila kita tahu baik buruknya, silakan membuat keputusan. Kalau misal kata ada waris-waris yang lain mengharapkan harta si mati dengan sebab kita ajukan buat permohonan untuk harta sepencarian, meninggal dunia dia, kita dah menzalimi dia. Jadi kena lihat pada keadaan dan situasi. Saya tak halang, ini adalah hak tuan-tuan dan juga puan-puan. Tak semestinya perempuan yang boleh menuntut, suami juga boleh menuntut harta sepencarian. Tetapi kena tahu baik buruknya di sebalik tuntutan tersebut. Sama juga dalam isu wasiat wajibat. Wasiat wajibat hanya 4 buah negeri yang membenarkan. Bila kata wasiat wajibah, nanti insyaAllah saya rasa mungkin kita akan sentuh pada perjumpaan akan datang. Ini enakmen pentadbiran agama Islam negeri Selangor berkait tentang hukum pelaksanaan wasiat wajibat. Kita akan bincangkan ini pada perjumpaan akan datang berkait dengan isu semasa. Jadi berbalik kepada harta sepencarian tadi, hukumnya adalah tiada dalam Al-Quran, hadis atau kitab-kitab fiqh. Tetapi di Malaysia boleh untuk kita tuntut, pilihan bukan kewajiban. Kalau misalkan perlu tuntut, silakan dan kemukakan bukti-bukti sokongan-sokongan daripada atas tuntutan kita tadi. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada muka surat yang ke-22, hadis yang seterusnya. Ada beberapa soalan sebelum kita akhiri. Kalau ada boleh terus tanya. Ya. Harta-harta yang tidak dibahagi secara faraid. Sebelum ini terpaksa kita buat semula. Bentar ya, 29 hari bulan 9. Okey. Berkenaan dengan harta yang kita dapat, yang mana sebelum ini kita dapat tidak mengikut faraid. Saya pernah bertanya dengan guru saya, Ustaz Harudizam bin Husin, dan dia tanya dengan guru dia, Syekh Said Saltub, orang Mesir, ahli jawatan kuasa Darul Ifta, seorang Syekh Azhar. Dan kata Syekh, kalau misal kata kita tahu harta yang kita dapat itu daripada pusaka yang mana arwah mak atau arwah ayah kita dapat tidak mengikut faraid, maka kita wajib pulangkan kepada waris. Andai bahagian kita itu melebihi daripada kadar faraid yang sepatutnya mak ayah kita dapat, maknanya apa? Kena kira balik. Kira balik, wajib ke pulang, tak wajib bergantung. Sama juga wajib ke tidak nak bahagi ikut faraid, tak wajib tetapi bergantung. Ada syaratnya. Tetapi wajib tak tentukan, wajib tentukan. Kerana fariidatan minallah, Allah dah tetapkan suami, ayah, ibu, anak-anak, Allah dah tetapkan. Wajib untuk kita tetapkan. Sama ada mereka nak bahagi mengikut faraid ataupun tidak, itu bergantung pada muafakat mereka. Dalam kaedah faraid diberi nama, Allahumma salli ala Muhammad, takharuj, keluar daripada kaedah faraid dengan syarat. Ada syarat, tak boleh suka-suka nak keluar, tak boleh suka-suka nak sama rata, paksa orang sama rata, tak boleh. Ada syarat. Yang pertama, di kalangan ahli waris, akil dan baligh. Kalau ada di kalangan ahli waris yang OKU akal,
ataupun belum cukup umur, maka bahagian dia wajib kita bagi mengikut kadar faraid. Kalau misal kata ada di kalangan ahli waris yang belum balik, kata tak apa bang, saya setuju je, sama rata pun tak apa, tak boleh diterima pakai. Ini dari segi hukum, kena bagi bahagian dia mengikut faraid. Syarat yang kedua, di kalangan ahli waris tahu dahulu bahagian mereka, setiap seorang itu berapa bahagian mereka mengikut faraid. Kena tentukan dulu, Along dapat berapa, Angah dapat berapa, Alam dapat berapa, 2/7 contoh, Angah dapat 1/7 contoh, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, pasangan dapat berapa. Kena tentukan. Kemudian syarat yang ketiga, mesti reda. Jika waris yang mana nak bagi sama rata tadi, asalnya bahagian dia banyak mengikut faraid, tetapi bila bagi sama rata dia sikit. Yang ni kena reda daripada waris tadi. Waris tadi. Kalau waris tadi kata tak reda, aku tak nak bagi sama rata sebab dapat sikit. Kalau ikut faraid bahagian aku banyak. Yang lain haram kata dia tamak. Wajib bagi bahagian dia mengikut faraid. Kerana apa? Dia tamak ke tidak? Tidak. Tamak ni apa? Ambil hak orang masuk poket kita. Sedangkan kawan ni tadi bukan ambil hak orang, dia ambil hak dia yang Allah dah tetapkan. Ini yang dikatakan pilihan, sama ada nak sama rata atau mengikut faraid. Pilihan, tetapi wajib tetap dahulu. Bila kita tetap, baru ada rasa reda. Reda ni pula kena dapatkan daripada waris yang asalnya banyak jadi sedikit. Bukannya waris yang daripada sedikit jadi banyak bila sama rata. Yang tu tak perlu reda dia. Itu tak payah tanya pun dia nak. Sebab asalnya sedikit jadi banyak. Tetapi kita kena tanya pada yang asalnya banyak, tetapi bila sama rata jadi sedikit bahagian dia. Kena reda aja. Dalam isu tadi, kalau misal kata sebelum ni dibagi sama rata, lihat bahagian kita itu mengikut faraid adakah lebih daripada sepatutnya mengikut faraid atau kurang. Kalau kurang, terpulang sama ada nak tuntut ataupun tidak kepada waris yang lain. Kalau lebih, kena cari balik siapa waris-waris sebelum ini, maklumkan dahulu. Dulu patutnya arwah mak saya dapat banyak ni, tapi disebabkan dulu bagi sama rata dan dulu tak ikut pun faraid. Maksud tak ikut ni tak tahu. Kalau dia dah tahu faraid, dia bagi sama rata, tak ada masalah. Isunya sekarang ni, kebanyakan yang berlaku tak tentukan dulu faraid, terus bagi sama rata. Kenapa ada hikmah ulama mewajibkan tentu dulu faraid? Supaya ada timbul reda tu. Syarat yang ketiga, timbul reda selepas tahu. Kalau kita tak tahu, kita bagi sama rata, lepas 20 tahun, kemudian bila kira-kira balik, dulu sepatutnya aku dapat 2 ekar tanah kalau ikut faraid. Aku hari ni baru tahu. Menyesal aku dulu bagi sama rata. Sebab apa? Tak tahu. Bila tak tahu, macam mana nak timbul reda? Kita nak serah hak kita, bahagian kita kepada waris lain, supaya yang lain dapat banyak sedikit, supaya sama dengan bahagian kita. Tapi kita pun tak tahu berapa bahagian kita. Tak jadi. Itu syaratnya, kena tahu dahulu. Tetapkan dahulu, tentukan dahulu bahagian setiap ahli waris. Kalau misal kata nak sepakat juga sama rata, silakan. Yang mana sepakat, sepakat bagi. Yang mana tak nak bahagian faraid, bagi dulu bahagian mereka mengikut faraid. Baki waris yang ada nak sama rata, baru bagi antara mereka. Okay, jelas? Maknanya kena tetapkan dahulu, tahu dahulu. Itu syarat nak tahruj, nak sama rata, nak muafakat. Tahruj maknanya apa? Keluar. Sama ada dia nak serahkan hak dia sebahagian atau sepenuhnya. Dan tak apalah, aku tak nak semua. Dia kena tahu dulu berapa bahagian dia. Berapa bahagian aku dapat? Dapat 2 juta. Nanti dulu. Nanti dulu. Separuh lah, separuh. Sebab dah tahu, baru timbul reda. Kalau tak tahu, tak apalah, aku tak nak semua. Berapa bahagiannya? Tak apa, aku tak nak beritahu pun tak apa. 3 juta. Benar tidak ada. Bagi 1 juta dah lah. 2 juta bagi itu balik. Sebab dah tahu, baru timbul rasa reda. Jadi syarat kena tahu. Menyerahkan hak kita sama ada sebahagian atau sedikit.
Sama ada dengan balasan atau tidak ada balasan. Makna tak ada balasan apa dia? Tak apa nanti. Ini bahagian abang, sepatutnya abang dapat seekar setengah, tapi abang bagi kamu setengah ekar supaya kita dapat sama-sama seekar. Dia menyerahkan tanpa balasan atau dengan balasan. Okey, tanah ni 1 ekar. Kita ada 2 orang waris, abang dengan saya. Tak apa, masuk nama abang seorang, tapi abang kena bagi adik saya, bahagian saya. Tu maknanya ada balasan. Takhurus juga. Tu maknanya takhurus, menyerahkan hak kita, sama ada sebahagian atau semuanya, sama ada balasan ataupun tidak ada balasan. Itu makna takhurus. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Atau ada lagi soalan? Satu lagi lah kalau ada soalan. Ya. Kalau orang tua kita ada tinggalkan duit simpanan, contoh 50,000 lah, contoh lah. Adik-beradik ada 5 orang, kita tak ada keparaid, kita terus bagi-bagi seorang 10,000. Sebab benda tu pada saya, pandangan saya betul-betul tepatkan 50,000. Adik-beradik semua laki-laki. Soalan kedua saya, kalau misal kata salah seorang tu dah meninggal, dan dia ada laki-laki, dia berhak atau tidak? Okey. Yang ni kena buat catat. Ini si mati. Dia ada pasangan tak? Isteri dia? Ada. Ini isteri. Ada anak berapa orang? 5. Betul? Anak 5. Isteri tak ada, isteri dah tak ada. Oh, isteri tak ada. Anak ada 5. Semua lelaki. Dia saya. Ada harta 50k. Kemudian dapat seorang 10k. Semua 10k. Kalau ikut faraid dapat berapa seorang? Sama juga. Sebab semua lelaki. Jadi tak timbul isu. Dia timbul isu kalau misal kata ada seorang perempuan atau bercampur lah, tak kira lah. Sama ada lelaki perempuan, berapa lelaki berapa perempuan, kemudian bagi sama harta juga. Yang tu baru kena tengok balik. Sebelum tu ada tak ditetapkan tentang faraid. Kalau ada, tak ada masalah. Silakan teruskan dengan keputusan itu. Kalau tak ada, kena tanya balik dengan waris yang kita dah ambil hak dia. Sama ada, tak apalah Dik, ini pun cerita 20 tahun lepas, kata dia. Tak apalah, abang halalkan. Selesai antara kita dengan dia. Tapi kalau kita senyap-senyap dia pun senyap-senyap nak tuntut pun tak nak. Sebesar nak tuntut. Dulu datang ngaji. Dulu tahu. Kena tanya. Sebab ini hak dia yang kita ambil. Kalau misal kata tadi isu dia, salah seorang daripada anak lelaki ini meninggal dunia. Kemudian anak lelaki ini ada tak waris yang lain? Ada anak, contohlah ada juga anak lelaki, ada anak perempuan. Jadi bagaimana bahagian dia? Betul. Akan pergi kepada waris-waris dia. Jumlahnya sama tak? Jumlahnya bergantung pada harta yang dia dapat 10,000 dan tambah dengan harta yang dia ada, sedia ada. 10,000 tu daripada harta ayahnya. Tetapi dia ada tak harta? Mungkin ada harta, ada duit simpanan, ada kenderaan, ada rumah, ada tanah. Campurkan, kira juga tempat dia dekat sini balik. Siapa pula waris-waris dia, senaraikan balik. Dengan syarat dia ni mati selepas yang atas mati. Kalau misal kata ni mati dulu, anak ni mati dulu, ada cucu kepada si mati ni si mati, ini cucu, tetapi anak yang ini mati dulu. Jadi waris kepada si mati atas ni berapa orang? 4 orang sahaja. 1, 2, 3, 4. Cucu ni dapat tak? Cucu tak dapat. Sebab dia mati dulu. Anak si mati yang atas ni mati dulu. Jadi anak ni boleh tak tuntut harta atuknya? Boleh. Itu nanti kita akan masuk dalam bab pelaksanaan wasiat wajibat. InsyaAllah akan datang saya akan terangkan. Pilihan sama isu dengan harta seperjarian. Kena tuntut bila? Sebelum bicara kuasa, sebelum faraid. Kalau dah faraid, dah selesai bicara kuasa, nak tuntut dah tak boleh dah. Sebab dah dibagi-bagi. Urusan wasiat wajibat, apa lagi harta sepencarian, semua ini mesti dilakukan sebelum daripada faraid. Jelas ya?
Allah Alam, saya sebut sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai kita salah bahasa, tegur saya tuan-tuan dan puan-puan, tidak tangguh dan atas orang dan surah terus. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.